Hai semua, selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada pelajar-pelajar Pendidikan Moral Tingkatan 4 yang sedang mengikuti rakaman video pengajaran bersama Cikgu Combi. Selamat datang dalam kelas PDPR bersama Cikgu Combi. Untuk hari ini, topik yang akan dibincangkan ialah Unit 1, Norma Masyarakat Pemangkin Kesejahteraan. Okey, baiklah, kita teruskan dengan slide yang ini. Baik, sebelum kita teruskan dengan topik pelajaran pada hari ini, cikgu harap pada akhir pelajaran, murid akan dapat menghuraikan kepentingan amalan norma masyarakat, mengekspresikan perasaan apabila mematuhi norma masyarakat, dan yang ketiga, mengamalkan norma masyarakat dalam kehidupan seharian. Baiklah, minggu lepas cikgu sudah pun membincangkan topik dalam buku teks. Namun demikian, hari ini cikgu perincikan sedikit lagi contoh norma masyarakat. Mari kita saksikan. Baiklah, norma masyarakat ada beberapa pecahan, antaranya norma agama. Dalam norma agama, jauhi larangan agama seperti fitnah, seperti berjudi, merompak dan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam agama. Jadi, setiap masyarakat yang menganuti pelbagai agama di Malaysia ini akan mematuhi ajaran agama dengan tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Itu antaranya contoh norma agama. Kalau minggu lepas, cikgu hanya menayangkan gambar tentang norma masyarakat, contoh norma masyarakat. Awak ingat lagi tak pada slide yang minggu lepas? Contohnya bersalam-salaman dengan keluarga kan? Kemudian mengetuk pintu sebelum masuk ke bilik di sekolah tu kan. Awak nak masuk bilik, awak kena ketuk pintu dulu. Contohnya masuk bilik guru kan? Kemudian makan bersama rakan-rakan di kantin. Kemudian beratur sebelum menaiki kenderaan awam dan sebagainya. Ini contoh norma agama. Cikgu perincikan lagi. Seterusnya, norma kesopanan. Dalam norma kesopanan, antaranya ialah menghormati orang yang lebih tua. Dalam gambar minggu lepas ada kan cikgu tunjuk dalam slide ataupun video rakaman yang cikgu berikan dalam YouTube. Okey, seterusnya norma kesusilaan. Dalam norma kesusilaan ni, antaranya ialah kita berkata jujur kepada orang lain, minta kebenaran untuk mengguna barang orang lain. Selalunya di sekolah, dalam kelas kan, kamu tak bawa pen, tak bawa correction tape, ya, kamu tak bawa calculator. Jadi, kamu tidak boleh ambil begitu saja barang kawan-kawan kamu itu. Kamu kena minta izin, minta kebenaran kepada rakan awak untuk meminjam barang mereka. Itu pun antara contoh norma kesusilaan. Baik, norma seterusnya ialah norma sosial. Ya, norma sosial. Dalam norma sosial ni maksudnya ada kerjasama dengan kelompok, kelompok masyarakat seperti aktiviti bergotong royong dan sebagainya. Kemudian begitu juga dengan panggilan yang sopan, sapaan. Contohnya apabila awak bertemu dengan cikgu, awak akan menggunakan bahasa yang sopan lah. Tidak boleh hey, hoi, tak boleh kan. Begitu juga kalau bercakap dengan ibu bapa, bercakap dengan jiran, mesti panggilan yang sopan. Ini cikgu beri secara ringkas. Nanti kita tengok contoh-contoh norma masyarakat. Okey, ini adalah contoh gambar yang cikgu pecahkan tadi penerangan. Sekarang kita tengok pula contoh dalam gambar norma agama. Dalam norma agama ini, jauhi larangan agama. Maknanya agama melarang kita melakukan sesuatu. Antaranya, banyak kan? Tapi antaranya memfitnah. Memfitnah ni sangat bahaya, ya. Ini awak tengok dalam gambar tu, mungkin si A sampaikan pada si B bentuk lain, si B sampaikan dekat C lain. Jadi kemudian nak difitnahkan itu orang yang D. Itu yang bahaya. D pula dapat berita yang tak benar, atau berita yang benar yang tak benar kita pun tak tahu. Jadi benda tu akan merebak, menyebabkan mungkin berlaku perselisihan faham dan sebagainya.
Seterusnya, contoh gambar Jibri mencuri, merompak, semua itu larangan dalam norma agama. Berjudi pun tak boleh, ya. Baik, seterusnya contoh gambar norma kesopanan. Okey, dalam norma kesopanan, contohnya menghormati orang yang lebih tua. Yang ni cikgu pun jelaskan pada slide minggu lepas. Norma kesusilaan. Antara norma kesusilaan, berkata jujur pada orang lain, tidak berbohong, meminta kebenaran untuk menggunakan barang orang lain. Kemudian gambar yang cikgu berikan ni antaranya contohnya pinjam barang yang cikgu terangkan tadi kan, pinjam barang. Nak pinjam barang kena minta, bukan main ambil sahaja. Pinjam wang juga sama. Waktu awak nak pinjam wang dengan rakan, senang saja awak nak minta pinjam kan, tapi apabila awak berdah berhutang dan awak nak kena pulangkan balik, awak lihat nak bayar, itu tak boleh ya. Apabila kita pinjam barang orang, kita kena pulangkan balik ya dalam tempoh yang telah ditetapkan. Seterusnya pinjam buku. Pinjam buku ni contohnya, ni contoh saja, banyak lagi norma kesusilaan ya. Yang ni antaranya lah contoh pinjam buku. Nak contoh paling dekat, pinjam buku di perpustakaan ya. Ada pelajar pinjam buku sampai 2 tahun tak pulang-pulangkan dekat perpustakaan itu. Jadi kena denda. Maknanya awak dah engkar lah. Awak dah tak patuh tempoh masa yang ditetapkan untuk pulangkan semula buku yang dah dipinjamkan itu. Ini adalah contoh norma kesusilaan. Okey. Norma sosial. Norma sosial ni selalu kita gunakanlah, selalu kita amalkan di mana-mana, kawasan kejiranan, di sekolah dan sebagainya. Antaranya ialah norma sosial ni gotong royong. Ini selalu kita buat. Di sekolah pun kita buat. Kerja-kerja amal yang kita lakukan. Contohnya bersihkan kawasan sekolah, bersihkan kelas. Sekarang ni pandemik COVID-19. Jadilah lagilah kita kena bersihkan kelas supaya tiada habuk dan sebagainya. Bergotong royong bersama-sama bersihkan kelas. Kemudian bantu bangsa banjir. Macam awal tahun baru ni, negara kita digemparkan dengan banjir, banjir besar di negeri Pahang dan negeri Johor. Jadi kalau kita dah dewasa ni, boleh membantu mangsa banjir ni dengan cara bantu dari segi tenaga, kemas rumah atau memberi bantuan dari segi wang ataupun bentuk barangan, pakaian dan sebagainya, makanan mereka memerlukan bantuan sebegitu kerana rumah mereka habis musnah dirosakkan oleh banjir. Selain itu, norma sosial yang diamalkan dalam masyarakat juga ialah memberi salam dan bertegur sapa. Itu mesti kita amalkan di sekolah. Apabila awak bertembung dengan guru dan sebagainya, awak akan ucap selamat. Tak semestinya dengan guru saja, tetapi dengan rakan-rakan juga elok awak sentiasa bertegur sapa. Baiklah, seterusnya topik yang kita akan bincangkan pada hari ini ialah kepentingan amalan norma masyarakat. Jika tadi cikgu terangkan perincian contoh norma masyarakat, sekarang ni apa kepentingannya kita mengamalkan norma masyarakat ini? Kita lihat ya kepentingannya. Yang pertama, membentuk anggota masyarakat yang beradab, beretika, berdisiplin dan bertanggungjawab. Kepentingan ni macam kebaikan lah, manfaat yang diperoleh oleh anggota masyarakat ya. Yang kedua, membimbing dan mendorong kehidupan yang lebih baik dan sempurna. Membimbing dan mendorong kehidupan yang lebih baik, contohnya tadi norma kesusilaan ya. Kemudian norma sosial, sama-sama membantu, bertegur sapa, kita ada adab sopan. Itu antara kepentingannya. Seterusnya, mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Ya, betul. Mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat ni apabila kita melakukan aktiviti bersama-sama ya, dalam kawasan kejiranan, di sekolah juga tak semestinya kita bergaul dengan kaum yang sama saja. Jadi bila kita bergaul semua kaum, maka dapat mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Baik, seterusnya mengawal tingkah laku dan perlakuan serta kehidupan dalam sesebuah masyarakat. Bila dah ada norma masyarakat ni dah ditetapkan ya, contohnya norma agama, dilarang melakukan
judi, dilarang merompak, dilarang mencuri, ya. Dilarang melakukan fitnah, menceritakan hal buruk pasal jiran dan sebagainya. Jadi sekurang-kurangnya dengan ada norma itu dapat mengawal tingkah laku dan perlakuan serta kehidupan sebuah masyarakat di kawasan tempat tinggal, dalam keluarga dan sebagainya. Seterusnya, kepentingan amalan norma masyarakat dapat menjamin keharmonian masyarakat. Inilah antara kebaikan ataupun kepentingan, manfaat, faedah amalan norma masyarakat. Jelas semua? Faham? Okey, kalau awak ada buku teks digital, ini buku teks yang sebenarlah ya. Dalam buku teks ada halaman 6, awak boleh tengoklah ya, kepentingan amalan norma masyarakat. Selagi membawa kebaikan, itulah kepentingan amalan norma masyarakat. Seterusnya, bahagian latihan pengukuhan, ya, latihan pengukuhan. Apakah soalannya? Baik. Tugasan yang cikgu berikan ini ada 3 soalan. Okey, soalan pertama, lengkapkan jadual ini, ya. Lengkapkan jadual ini. Arahan lengkapkan jadual di bawah. Beri satu contoh kepada cikgu, ya. Contohnya untuk norma sosial. Apakah contohnya? Norma agama pula apa contohnya? Jadi kalau awak terlepas yang slide yang cikgu tayangkan tadi, boleh undur balik dan lihat contoh bagi setiap norma yang disenaraikan. Okey, sebelum tu jangan lupa dalam buku tulis kamu boleh tulis indeks pada bahagian ni. Okey, boleh tulis indeks tajuk yang diberikan. Baik, seterusnya soalan kedua. Ya, soalan kedua, apakah perasaan kamu jika dapat membantu rakan yang dalam kesusahan? Apa perasaan kamu? Di sini cikgu letak, nampak ni ikon-ikon ni, emoji, bukan ikon ya, emoji ni. Jadi apakah yang kamu rasa apabila kamu dapat bantu rakan, kan? Jadi jawapan kamu macam mana? Saya berasa apa? Saya berasa sedih, saya berasa bangga, saya berasa gembira, saya berasa seronok, perasaan kan? Tulis kat dalam, cikgu dah bagi rangka, jadi awak boleh lengkapkan jawapan itu. Saya berasa apa? Gembira, sedih, marah, kerana dapat membantunya. Kenapa kamu dapat membantunya? Hal ini kerana apa? Mesti ada kebaikan kamu menolong rakan kamu itu. Okey, beri pendapat yang rasional dan wajar. Baik, seterusnya ialah soalan ketiga. Soalan ketiga, berikan 2 kepentingan amalan norma masyarakat kepada kita semua. Jika tadi ada senarai kepentingan cikgu berikan, ada lebih daripada 3 ya cikgu beri. Jadi kamu ambil 2 kepentingan amalan norma masyarakat kepada kita semua. Okey. Apa? Ada yang terlepas soalan? Okey, cikgu ulang balik ya soalan yang pertama. Okey, soalan pertama, kamu perlu lengkapkan jadual. Okey, jika slide ni terlalu laju ataupun video ni terlalu laju, kamu boleh screenshot dan kamu boleh buat jawapan ataupun buat catatan dalam buku latihan moral. Okey, ini contoh soalan 1. Jangan lupa buat. Kemudian soalan yang kedua bertanyakan tentang perasaan. Okey, awak boleh screenshot jawapan ini dan jawab soalan yang diberikan. Okey, kemudian soalan yang ketiga ialah soalan tentang kepentingan amalan norma masyarakat. Okey, dapat semua? Jadi kamu kena tengok dari awal lah video ini. Jadi dapat kamu jawab ketiga-tiga soalan yang diberikan. Okey, cikgu rasa itu sahaja topik pada hari ini. Okey, nanti kita akan bincang bersama-sama soalan yang cikgu berikan dalam kelas WhatsApp moral kita. Okey semua, kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Bye.